Tajuk, Cinta Terakhir Pak Cik Ismail. Kau tahu tak? Tahu ke karaoke tuh? Kalau bagi RM 300 lebih, dia kunci pintu, servis lain pun dia bagi. Gelas teh tarik yang sedang saya angkat ke bibir hampir terlepas dari pegangan. Kepala saya tiba-tiba berserabut, dan dada saya berdebar-debar kencang. Wanita pemilik karaoke yang nampak begitu sopan dan kemas itu sanggup menggadaikan marwahnya demi uang? Tetapi pada ketika itu, saya tidak tahu. Saya langsung tidak menyangka bahwa habar angin itu adalah permulaan kepada sebuah peristiwa luar biasa yang akan mengubah seluruh hidup saya, sebuah kisah dengan plot twist yang tidak terduga. Biarlah saya ceritakan kebenaran yang tersembunyi itu sekarang. Sebelum kita bermula, jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan like di bawah. Semuanya percuma. Saya Ismail, umur saya 65 tahun ini. Saya tinggal seorang diri di Ceras, Kuala Lumpur dan bekerja sebagai penghantar barang. Setiap hari mengangkat barang-barang berat membuatkan pinggang dan lutut saya sakit, tetapi saya tidak boleh berhenti kerja. Selain untuk menampung perbelanjaan hidup, saya akan berasa terlalu sunyi jika hanya duduk di rumah seorang diri. Sejak istri saya meninggal dunia 5 tahun lalu akibat kanser, setiap hari terasa begitu panjang. Saya ada seorang anak perempuan, tetapi dia sibuk dengan kehidupannya di Johor Bahru dan jarang menghubungi saya. Pada hari-hari tidak bekerja, saya hanya akan masak mie segera, minum teh panas sambil menonton televisi. Apabila rasa terlalu sesak di dada, saya akan keluar berjalan-jalan di sekitar taman perumahan. Namun, tiada siapa untuk ditemui atau diajak berbual, jadi saya akan cepat-cepat pulang ke rumah. Satu-satunya hiburan dalam hidup saya yang membosankan ini ialah menyanyi. Sejak muda lagi saya memang suka menyanyi. Apabila bosan atau berasa sedih, saya akan pergi ke deretan pusat karaoke di sekitar Bukit Bintang. Menghabiskan masa dengan memesan segelas teh ais dan menyanyikan lagu-lagu kegemaran sudah menjadi sebahagian besar daripada rutin harian saya. Pada hari itu, seperti biasa, saya pergi ke pusat karaoke. Ia sebuah kedai kecil yang terletak di salah sebuah lorong di situ, dan pemiliknya seorang yang sangat baik. Beliau seorang wanita dalam lingkungan awal 60-an yang kelihatan sopan, pakaiannya sentiasa kemas, dan beliau selalu menyambut saya dengan senyuman yang ramah. "Pak Cik datang seorang lagi hari ini?" sapanya mesra dari kaunter. Suaranya juga sangat lembut. "Ya, saja nak menyanyi sikit-sikit," jawab saya sambil tersenyum kekok. Sebenarnya, perkataan seorang itu kedengaran agak menyedihkan di telinga saya. "Masuklah bilik nomor 3. Hari ini tak ramai pelanggan, jadi sunyi sikit. Buat macam rumah sendiri ya," katanya. Melihat senyumannya yang ceria itu, entah kenapa hati saya terasa begitu hangat. Terdetik di hati, kenapalah aku rasa tersentuh sangat bila ada orang yang senyum macam ni pada aku? Saya masuk ke bilik, memesan teh ais, dan mula menyanyikan lagu-lagu lama kegemaran saya. Lagu-lagu dendangan P. Ramli, Sudirman, dan Uji Rashid. Apabila menyanyikan lagu-lagu seperti itu, saya akan teringatkan arwah istri dan zaman muda kami. Tetapi entah kenapa, pada hari itu, pikiran saya asik teringatkan pemilik karaoke itu. Senyumannya yang mesra terus bermain di pikiran saya. Mungkin karena sudah lama tiada siapa yang menyambut kedatangan saya dengan begitu gembira. Selepas selesai menyanyi, saya keluar dan melihat beliau sedang mengira buku akaun seorang diri di kaunter. "Sedap suara Pak Cik menyanyi, merdu betul," pujinya. "Ya ke? Sejak muda lagi memang saya suka menyanyi." Sejak itu, saya semakin kerap mengunjungi pusat karaoke tersebut, boleh dikatakan 3 atau 4 kali seminggu. Setiap kali saya datang, beliau akan menyambut saya dengan ramah, dan tanpa sadar, masa kami berbual menjadi semakin panjang. "Pak Cik suka nyanyi lagu apa?" tanyanya pada suatu hari. "Saya suka lagu-lagu lama, terutamanya lagu P. Ramlee dan Sudirman." "Oh, begitu ya. Saya pun suka lagu-lagu macam tu. Lagu-lagu Sudirman tuh memang menusuk kalbu, kan?" Mengetahui beliau juga meminati musik yang sama membuatkan saya berasa lebih rapat dengannya. Sejak hari itu, kami sering berbual tentang musik. Beliau seorang wanita yang sangat sopan dan anggun. Tubuhnya langsing, suaranya lembut, dan rambutnya yang ditutupi tudung sentiasa kelihatan kemas. Selepas beberapa minggu, saya mendapati masa berbual dengannya menjadi saat yang paling saya nantikan. Niat asal saya datang untuk menyanyi, tetapi lama-kelamaan saya datang untuk berbual dengannya. "Datang seorang lagi hari ini ya, Pak Cik," sapanya sambil tersenyum. Saya pun akan menjawab secara semula jadi, "Iyalah, duduk rumah seorang diri, sunyi. Saya faham, mesti rasa bosan, kan? Saya pun banyak hari rasa macam tuh."
Mendengar kata-katanya, entah kenapa hati saya rasa tersentuh. Saya berasa ada persamaan di antara kami, dan merasakan satu ikatan yang mendalam dengannya. Namun, beberapa hari kemudian, saya terdengar satu kabar angin yang mengejutkan. Ismail, kau selalu pergi karaoke Kat Bukit Bintang, kan? Kata kawan saya, Zul, semasa kami terserempak di sebuah kedai mamak. Ya, kadang-kadang. Perempuan tahu ke karaoke tuh, dengar cerita dia jual badan kat pelanggan lelaki. Apa kau cakap nih? Tanya saya, terkejut. Zul melihat sekeliling sebelum merendahkan suaranya. Kalau pelanggan lelaki tinggal sampai lewat malam seorang diri, dia akan ajak minum sama-sama. Lepas tuh, kalau bagi duit sikit, dia layan sampai habis. Berapa dia minta? Dalam 300 macam tuh, rasanya. Jangan merepeklah. Jangan sebar fitnah bukan-bukan, bantah saya serta-merta, tetapi hati saya mula rasa tidak tenteram. Bukan fitnah, si Razak pun cakap benda sama. Ada orang nampak dia keluar dengan pelanggan lelaki lewat malam. Mendengar kata-kata itu, jantung saya seakan-akan terhenti. Pemilik karaoke yang sentiasa sopan, kemas, dan murah dengan senyuman itu menjual badannya? Betulkah dia melakukan perkara sebegitu? Layanan mesranya terhadap saya selama ini, adakah ia juga sebahagian daripada taktiknya? Dalam perjalanan pulang, pikiran saya berkecamuk. Senyuman manisnya asik terbayang, tetapi kini senyuman itu kelihatan penuh dengan keraguan. Selama beberapa hari, saya tidak pergi ke pusat karaoke itu. Hati saya teringin hendak ke sana, tetapi saya tidak tahu bagaimana harus saya berhadapan dengannya. Saya juga terfikir, adakah saya telah ditipu oleh kebaikannya selama ini? Tetapi yang peliknya, walaupun saya meraguinya, saya juga merinduinya. Wajahnya yang tersenyum mesra di kaunter sentiasa terlintas di pikiran. Akhirnya, selepas seminggu, saya memberanikan diri untuk pergi semula. Beliau menyambut saya seperti biasa, dengan ramah. Lama tak nampak, Pak Cik. Ingatkan tak sihat. Tak adalah. Sibuk sikit dengan kerja, jawab saya kekok. Saya tidak berani memandang wajahnya. Oh, begitu. Hari ini masuklah bilik nomor 5. Beliau masih melayan saya dengan baik, tetapi hati saya tidak tenang. Walaupun saya coba menyanyi, kabar angin itu terus menghantui pikiran saya. Kemudian, pada suatu malam, sesuatu yang tidak dijangka berlaku. Saya pergi ke karaoke lebih lewat daripada biasa, dan hampir tiada pelanggan. Apabila saya selesai menyanyi dan keluar, semua pelanggan lain sudah pulang. Hanya tinggal saya dan beliau di dalam kedai. Semasa saya hendak membuat bayaran, beliau berkata, dah hampir pukul 12 malam. Lewat Pak Cik datang hari ini. Ya, kerja habis lambat sikit. Tiba-tiba, beliau bertanya dengan teragak-agak. Kalau Pak Cik tak kisah, sudi tak teman saya minum sekejap? Pelanggan lain dah tak ada, sunyi pula duduk seorang diri. Saya terdiam seketika. Kata-kata kawan saya kembali terngiang-ngiang. Adakah ini permulaannya? Namun, apabila saya melihat raut wajahnya, beliau kelihatan benar-benar kesunyian. Baiklah, akhirnya saya mengangguk. Beliau membawa 2 botol air minuman dan kami duduk semeja di satu sudut. Suasana sunyi, hanya diiringi alunan musik perlahan dari pembesar suara. Sunyi betul, ya, saya memulakan perbualan. Beliau tersenyum, malam hari biasa memang macam nih. Hujung minggu barulah ramai sikit. Sambil minum, kami mula berbual dengan lebih selesa. Boleh saya tahu nama Mak Cik? Tanya saya dengan berhati-hati. Salma. Pak Cik pula. Ismail. Oh, kalau tak keberatan, boleh saya panggil Pak Cik Ismail? Panggil Ismail saja. Saya pun akan panggil Mak Cik Salma. Ya, baru hari ini kita tahu nama masing-masing. Baiklah, keluarga Pak Cik Ismail macam mana? Istri saya dah meninggal 5 tahun lepas. Ada seorang anak perempuan, tapi dia tinggal di Johor Bahru, jarang kami berhubung. Oh, begitu, mesti Pak Cik Ismail sunyi, ya, Mak Cik Salmah pula, lebih kurang sama, saya dah bercerai. Ada seorang anak lelaki, tapi lepas kawin, dia pun jarang bertanya kabar. Melihat wajah Mak Cik Salmah yang tiba-tiba muram, saya tidak bertanya lebih lanjut. Apabila minuman mula memberi kesan, persoalan yang terpendam di hati saya akhirnya terluah. Mak Cik Salmah, ada sesuatu yang saya nak tanya, boleh? Boleh, tanyalah apa saja. Orang kata, Mak Cik ada buat kerja lain waktu malam? Sebaik sahaja soalan itu keluar dari mulut saya, riak wajahnya terus berubah. Suaranya mula bergetar. Kenapa? Kenapa tanya macam tuh?
Maafkan saya cuma terdengar cakap-cakap orang. Makcik Salmah menarik nafas dalam-dalam, matanya mula berkaca. Ya, ada beberapa kali. Tapi bukan seperti yang Pakcik Ismail pikirkan. Jantung saya berdegup kencang. Apa maksud Makcik? Dulu kedai makan saya bangkrut, saya terpaksa tanggung hutang arwah suami. Saya langsung tak ada duit. Masa tuh, kawan baik saya nak tutup kedai karaoke nih. Dia kata kalau saya tambah sikit duit, dia boleh jual murah-murah pada saya. Suara Makcik Salmah semakin perlahan. Walaupun hutang keliling pinggang, saya nampak ini sebagai harapan terakhir. Akhirnya, saya berhutang lagi untuk ambil alih kedai ini, tapi dunia ini tak semudah yang disangka. Ada pelanggan tetap ajak saya keluar minum lepas kedai tutup, dan ada beberapa kali saya ikut. Saya hanya temankan mereka minum dan berbual. Tapi saya tak pernah jual badan saya. Ada yang tawarkan duit banyak untuk bersama dengan saya, tapi saya tolak semuanya. Tapi entah sejak bila, habar angin yang bukan-bukan mula tersebar. Saya hanya mampu memandangnya dengan kaku. Pakcik Ismail pun pandang saya macam tuh, sama macam orang lain. Makcik Salmah teresak-esak sambil bangun dari kerusinya. Dah, kan? Semua yang nak ditanya dah dijawab. Saya nak tutup kedai, sila keluar sekarang. Makcik Salmah, sekejap, keluar, cepat, apalagi yang nak dibualkan dengan perempuan macam saya nih? Bukan, Makcik Salmah, bukan itu maksud saya, tolonglah keluar, jangan datang ke sini lagi. Sejak malam itu, saya tidak dapat tidur lena. Kata-kata terakhirnya terus terngiang-ngiang di telinga saya. Jangan datang ke sini lagi. Kata-kata itu terasa begitu menyakitkan. Beberapa hari berlalu, Makcik Salmah tidak membuka kedai karaoke-nya. Saya lalu di hadapan kedainya beberapa kali, tetapi ia sentiasa tertutup. Adakah dia sakit? Adakah sesuatu telah berlaku? Saya mula berasa risau. Seminggu, sebulan berlalu, kedai itu masih tidak dibuka. Saya tidak tahan lagi. Saya pergi berjumpa dengan penjaga bangunan itu. Abang, tahu tak pemilik karaoke ini tinggal di mana? Saya pelanggan tetap, tapi kedai dah lama tutup. Oh, Puan Salmah tuh, dengar cerita dia dah pindah ke Pangsapuri Kenanga di Ceras. Pindah? Ya, beberapa hari lepas masa angkut barang, dia ada bagi tahu. Mendengar berita itu, hati saya luluh. Makcik Salmah sudah berpindah. Adakah kerana saya? Berbekalkan maklumat itu, saya terus menuju ke Ceras. Saya mahu mencarinya dan memohon maaf. Saya mula bertanya kepada penduduk di situ. Maaf, tumpang tanya. Ada nampak tak seorang wanita lingkungan 60-an, bertubuh kecil, pakai tudung, pakaiannya sentiasa kemas, bila senyum, ada lesung pipit sikit. Dia tinggal di kawasan Nike? Saya mencari di seluruh kawasan perumahan, tetapi jawaban yang saya terima hanyalah tidak tahu. Seharian saya berjalan, tetapi sia-sia. Ketika saya hampir berputus asa, saya ternampak seorang wanita membawa beg barangan dapur berjalan di satu lorong. Susuk tubuhnya dari belakang kelihatan begitu biasa. Apabila saya amati, itu Makcik Salmah. Makcik Salmah, panggil saya. Beliau terkejut dan menoleh. Tetapi riak wajahnya tidak gembira. Pakcik Ismail, macam mana boleh sampai ke sini? Makcik Salmah, saya minta maaf. Saya terlalu biadab hari itu. Saya tak sepatutnya tanya soalan macam tu, kata saya dengan cemas. Macam mana Pakcik cari saya? Saya tanya pada penjaga bangunan. Dia kata Makcik dah pindah. Wajah Makcik Salmah menjadi lebih tegang. Jadi Pakcik cari saya sampai ke sini? Ya, saya nak minta maaf. Tak perlu. Baliklah. Apabila beliau coba berpaling, saya cepat-cepat berkata, Makcik Salmah, bukan sebab saya salah faham. Saya cuma terseksa dengan habar angin tu. Saya nak percaya yang Makcik bukan orang macam tu, sebab tu saya terlepas cakap macam orang bodoh. Pandangan mata Makcik Salmah mula goyah. Betul ke? Ya, betul. Saya ikhlas. Air mata mula bergenang di matanya. Saya cuma nak hidup tanpa perlu risaukan pandangan orang. Saya dah berhenti kerja karaoke tu, dan nak mulakan hidup baru di sini. Saya dah penat, Pakcik Ismail. Penat dituduh, disalah faham. Saya tak tahan lagi hidup macam ni. Tiba-tiba, Makcik Salmah memegang pinggangnya dan mengerang kesakitan. Makcik sakit kah? Mungkin sebab selalu berdiri lama di kedai dulu. Banyak sangat fikir. Pinggang saya asyik sakit, badan pun rasa berat. Saya berkata dengan berhati-hati, Makcik Salmah, boleh saya bawa ke klinik? Pinggang tu nampak sakit.
Susah nak pergi seorang diri, tak apalah. Saya tak nak susahkan orang. Kalau dibiarkan, nanti lagi teruk. Ini pun salah saya juga, biarlah saya tebus kesalahan saya. Pada mulanya Makcik Salmah menolak, tetapi akhirnya beliau mengangguk. Pada hari itu, saya membawanya ke klinik, menunggunya mendapatkan rawatan, dan membayar bil obatnya. Sejak itu, saya kadang-kadang akan singgah di hadapan rumahnya untuk menghantar lauk pauk atau barang dapur. Pada mulanya beliau berasa segan, tetapi lama-kelamaan beliau mula membuka hatinya. Pak Cik Ismail, setiap kali macam ni, saya rasa terhutang budi sangat. Tak apalah, saya pun tak ada kerja lain masani. Pada suatu hari, Makcik Salmah demam dan tidak sihat. Makcik sakit teruk ke? Sikitlah. Mungkin sebab tak cukup tidur. Dah makan ubat? Makan ubat yang ada kat rumah saja. Saya terus ke farmasi untuk membeli obat demam. Saya juga memasak bubur untuknya. Kenapa sampai buat macam ni sekali? Kalau demam, elok makan bubur panas. Senang hadam, makanlah, cepat sikit sihat. Beberapa hari kemudian, saya berpeluang membantunya sekali lagi. Lampu Kalimantan ni dah terbakar. Saya tak pandai nak tukar seorang diri. Jangan risau, biar saya buatkan. Saya membeli lampu baru dan menukarkannya untuknya. Saya nak tanya sesuatu, boleh? Tanya Makcik Salmah, dengan berhati-hati semasa kami sedang minum teh. Boleh, apa saja. Kenapa Pak Cik Ismail baik sangat dengan saya? Soalan itu membuatkan saya terdiam. Saya sendiri tidak pasti jawabannya. Saya cuma tak nak Makcik tanggung semua beban seorang diri. Apapun bebannya, saya harap saya dapat ringankan sikit. Mata Makcik Salmah berkaca. Terima kasih banyak-banyak, Pak Cik Ismail. Saya tak sangka di usia macam ni, masih ada orang yang ambil berat tentang saya. Saat-saat bersama Makcik Salmah menjadi semakin berharga bagi saya. Menemaninya ke klinik, membantunya membeli barang, atau sekadar minum teh, sambil berbual semua itu membawa kebahagiaan yang besar dalam hidup saya. Pada suatu hari, Makcik Salmah berkata, Pak Cik Ismail orang yang sangat baik, saya tak sangka akan jumpa orang sebaik ini di usia saya. Saya pun sama, sejak istri saya meninggal, tak pernah saya rasa setenang ini. Apabila kesehatan Makcik Salmah semakin pulih, saya mengajaknya berjalan-jalan di taman. Makcik Salmah, lepas nih kita jalan-jalan petang, ya? Boleh buat senaman, bagus juga tuh. Duduk di rumah saja, bosan juga. Kami berdua mula berjalan-jalan di laluan yang sunyi sambil berbual. Sejak ada Pak Cik Ismail, saya dah tak takut duduk seorang diri, katanya perlahan. Saya pun sama, bila bersama Makcik Salmah, hati saya rasa sangat tenang. Sambil kami berjalan beriringan di bawah cahaya senja, kami terasa semakin rapat. Apabila tangan saya tidak sengaja tersentuh tangannya, saya dapat merasakan getaran kecil, tetapi beliau tidak menarik tangannya. Akhirnya, jari jemari kami bertaut erat, dan dunia seakan-akan terhenti, menjadi milik kami berdua. Perasaan istimewa terhadapnya semakin mendalam, dan saya bertekad untuk meluahkan isi hati saya. Pada suatu petang, kami berjalan-jalan seperti biasa. Langit senja kelihatan sangat indah. Makcik Salmah, kita duduk rehat sekejap di sini. Kami duduk di sebuah bangku taman, dan saya mengeluarkan sebuah kotak kecil dari poket saya. Apa nih? Ada sesuatu yang saya nak bagi pada Makcik Salmah. Di dalam kotak itu ada sebentuk cincin. Cincin yang saya pilih dengan teliti, melambangkan isi hati saya. Pak Cik Ismail, ini. Makcik Salmah, saya ingatkan saya akan hidup seorang diri sampai mati. Selepas istri saya pergi, saya rasa hidup saya dah berakhir. Tapi lepas jumpa Makcik Salmah, saya sadar, hidup saya belum berakhir. Saya masih boleh jatuh cinta lagi di usia ini. Sudikah Makcik Salmah menempuh sisa hidup saya bersama-sama? Saya memegang tangannya dengan lembut dan menyarungkan cincin itu ke jarinya. Makcik Salmah menangis teresak-esak. Layakkah perempuan macam saya untuk Pak Cik Ismail? Kerana Makcik Salmah lah, hidup saya kembali berbunga. Macam mana pula tak layak. Malam itu menjadi malam yang tidak akan saya lupakan. Kami berpegangan tangan sambil menatap bintang-bintang di langit. Itulah saat di mana dua insan yang sekian lama bersendirian, mula mengimpikan sebuah permulaan yang baru. Namun, kebahagiaan kami tidak bertahan lama. Anak perempuan saya tiba-tiba pulang dari Johor Bahru. Salah seorang saudara kami telah menelepon dan menceritakan tentang kami. Ayah, betul ke apa yang orang cakap? Ayah bercinta dengan Tauke Karaoke tuh? Tanyanya termengah-mengah. Ya, ayah sedang bersama dengan Makcik Salmah,
Jawab saya jujur. Anak saya terus menjerit marah. Apa kata orang nanti kalau tahu ayah dengan perempuan macam tuh? Ayah tak ingat arwah ibu ke? Jangan hukum orang hanya sebab dengar cakap-cakap. Kalau kau kenal siapa Makcik Salmah, kau tak akan cakap macam nih, kata saya dengan tegas, tetapi anak saya tidak mau mengalah. Ayah tak rasa bersalah pada ibu ke? Sanggup ayah pilih perempuan yang layan jantan kat karaoke? Cukup. Ayah, tolonglah sedar. Kalau ayah teruskan hubungan dengan perempuan tuh, hubungan kita anak beranak putus. Mendengar kata-katanya, saya memejamkan mata seketika sebelum menjawab, kau tetap anak ayah. Itu tak akan berubah, tapi ayah harap kau hormat pilihan ayah. Dan Makcik Salmah, dia cinta terakhir ayah. Anak saya berpaling sambil menangis, dan sejak hari itu, dia tidak lagi menghubungi saya. Saya menceritakan perkara ini kepada Makcik Salmah. Makcik Salmah, anak saya menentang hubungan kita, tapi saya tak akan berputus asa. Makcik Salmah menangis. Pak Cik Ismail, saya tak nak Pak Cik Ismail hilang keluarga sebab saya. Tidak, ini pilihan saya. Pandangan sinis jiran-jiran semakin menjadi-jadi. Apabila mereka melihat kami berjalan bersama, mereka akan mula berbisik. Orang tua tu pun akhirnya termakan dengan umpan janda tu. Orang tua tak sedar diri. Nanti habis duit kena kikis, baru tahu. Setiap kali mendengar kata-kata itu, hati saya sakit, tetapi saya tidak akan melepaskan Makcik Salmah. Pada suatu hari, beliau berkata, Pak Cik Ismail, kita pindah dari sini, ya, pindah. Kalau kita terus di sini, kita akan sentiasa dipandang serong. Saya dah penat, dan saya tahu Pak Cik Ismail pun terseksa. Kita nak kemana? Ada sebuah kampung kecil dekat Port Dickson. Saya nak hidup tenang di sana. Baiklah. Saya akan ikut. Begitulah, kami mengambil keputusan untuk meninggalkan Kuala Lumpur. Kami memulakan hidup baru di sebuah rumah kecil yang menghadap laut. Pada mulanya, kami sangat berhati-hati, bimbang akan menerima pandangan yang sama di tempat baru. Tetapi, penduduk di sini berbeza. Selamat datang. Dengar cerita ada orang baru pindah masuk, sapa ketua kampung. Ya, saya dan istri datang ke sini untuk hidup tenang. Kalau macam tuh, eloklah datang ke sini. Orang kampung kami tak suka jaga tepi kain orang, kami hanya tolong bila ada yang susah. Ternyata benar, tiada siapa yang bertanya tentang masa lalu kami. Mereka hanya melihat kami sebagai pasangan tua yang hidup tenang di tepi laut. Pada waktu pagi, kami akan berjalan di pantai, dan pada waktu petang, kami akan berkebun di halaman rumah. Pada waktu malam, kami akan menyanyi bersama-sama. Pak Cik Ismail, saya tak sangka akan dapat hidup setenang ini, kata Makcik Salmah sambil memetik daun salad. Saya pun, hidup tanpa perlu risaukan kata-kata orang, rupanya begini rasanya. Pada suatu hari, seorang nenek di kampung itu berkata, bahagia betul tengok kamu berdua, nampak sangat saling menyayangi. Terima kasih, Makcik, bersyukurlah, di usia senja, ada orang tersayang di sisi itu satu rahmat yang besar. Mendengar kata-kata itu, saya dan Makcik Salmah saling berpandangan dan tersenyum. Bersama Makcik Salmah, saya belajar sesuatu yang sangat besar, betapa dahsyatnya kuasa kata-kata orang, dan betapa sukarnya hidup jika kita sentiasa dipengaruhi olehnya. Semalam, semasa berjalan di tepi pantai, kami berbual. Makcik Salmah, ingat tak betapa terseksanya kita dulu dengan semua fitnah tuh? Mestilah ingat, setiap hari rasa macam dalam neraka. Tapi bila difikirkan balik sekarang, semuanya sia-sia. Betul tuh. Yang penting adalah kepercayaan dan kasih sayang antara kita, tapi kita sibuk fikirkan apa kata orang. Makcik Salmah, saya betul-betul minta maaf sebab tanya soalan tuh dulu. Sudahlah, benda dah lepas. Mungkin sebab peristiwa itulah, kita jadi lebih jujur dengan perasaan masing-masing. Malam itu, saya termenung seorang diri. Jika saya percaya bulat-bulat pada habar angin itu dan melepaskan Makcik Salmah, apakah yang akan terjadi pada sisa hidup saya? Mungkin saya masih hidup keseorangan, kesunyian, badan sakit-sakit karena kerja menghantar barang, di rumah hanya makan mie segera, dan sesekali ke karaoke untuk menyanyi seorang diri. Tetapi sekarang, semuanya berbeza. Apabila saya bangun pagi, Makcik Salmah sedang menyediakan sarapan. Kami berjalan di tepi pantai sambil berbual, dan pada waktu malam, kami menyanyi bersama. Kata-kata orang hanyalah seperti angin yang lalu. Kini, cukuplah ada Makcik Salmah yang tersenyum di sisi saya. Di sebalik segala fitnah dan salah faham, hati yang tulus akhirnya bersatu, dan kami menjadi insan yang saling melengkapi.
Saat ini, melihat matahari terbenam di Selat Melaka bersama Mak Cik Salmah terasa begitu indah. Kepada Anda yang sedang mendengar kisah ini, saya ingin berpesan. Usia yang lanjut bukanlah alasan untuk berhenti mencintai. Jangan biarkan kata-kata dan habar angin membutakan Anda daripada kebenaran. Kadang-kadang, kita perlu berani untuk percaya dan mengikut kata hati kita. Sudah tentu ia tidak mudah. Saya sendiri terpaksa memutuskan hubungan dengan anak saya dan menahan pandangan sinis orang sekeliling. Tetapi untuk mencapai kebahagiaan sejati, keberanian seperti itu amat diperlukan. Dan yang paling penting, janganlah kita menghakimi seseorang berdasarkan habar angin atau prasangka. Berapa ramaikah orang di luar sana yang berada dalam situasi seperti Mak Cik Salmah? Jika kita lebih prihatin dan coba memahami, dunia ini pasti akan menjadi tempat yang lebih baik. Saya tidak tahu berapa lama lagi kami akan bersama, tetapi saat ini, saya benar-benar bahagia. Itu sudah cukup. Anda juga, jangan berpikir sudah terlambat. Jujurlah dengan hati Anda. Di hadapan cinta sejati, usia dan pandangan orang lain tidak lagi penting. Hari ini, sambil berjalan di tepi pantai bersama Mak Cik Salmah, lagu kami bergema sekali lagi. Dan inilah kebahagiaan sejati yang saya cari selama ini. Terima kasih kerana menonton.